Pandan ni khasiat dia 1001 khasiat. Banyak khasiat daun pandan ni. Dan dia antioksidan, dia baik untuk darah kita, urat-urat kita apa ni, lagi sangat bagus. Daun pandan ni kita amal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'allamtana illa alimul hakim, la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqaitu 'alaika ya mahabbatan minni qad in kuntum fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pengajian Hijamah Makrifat untuk siri yang keempat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita berada di atas muka bumi ini. Tak lain tak bukan hanyalah untuk jadi bekalan untuk kita bawa untuk mendapat keredaan Allah di akhirat pula. Jadi marilah sama-sama kita berusaha untuk mendapat keredaan Allah. Jadi hari ini dunia yang kita hidup ni makin penghujung dah. Makin hujung ni maka macam-macam dah benda berlaku. Jadi kita kenalah sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah, mencari keredaan Dia. Mudah-mudahan kita di antara golongan-golongan yang mendapat kasih sayang Allah di akhirat pula nanti. Jadi pengajian Hijamah Makrifat kita ni, seperti mana yang saya telah maklumkan bahawa pengajian Hijamah Makrifat ni merupakan salah satu sunnah. Bekam Hijamah Makrifat ni salah satu sunnah yang sangat-sangat dituntut. Hijamah ni lah salah satu yang diperintah oleh Allah kepada Rasulullah SAW untuk perintah umat-umat Islam ni, khususnya untuk berbekam. Jadi marilah sama-sama kita buat bekam ataupun Hijamah Makrifat ni, seperti mana yang saya maklum pada siri yang ketiga, bahawa tiang bagi kesihatan kita adalah hijamah. Ini kita kena ingat, tiang untuk kesihatan kita, kerana di dalam Hijamah Makrifat ni terangkum segala-galanya dalam tu. Jadi kalau kita tengok Hijamah Makrifat ni, dia ada 17 poin di tubuh badan kita, yang mana dalam 17 poin tu ada laluan, iaitu Nur Muhammad. Seperti yang saya maklum, Nur Muhammad ni penting untuk kita. Kalau kita tak ada Nur Muhammad, Masya Allah, tak simpanglah, na'udzubillah, tak simpanglah kalau kita tak ada Nur Muhammad. Kita bimbang-bimbang nanti, takut kita bukan dari kalangan orang yang mendapat keredaan Allah. Jadi Nur Muhammad ni kita kena jaga sungguh-sungguh. Nur Muhammad ni dia akan bergerak di waktu subuh. Dia akan singgah di tubuh badan manusia ni. Ada 5 tempat di tubuh badan manusia ni, di tempat singgahan Nur Muhammad. Tempat yang pertama, seperti yang saya maklumkan, adalah sulbi. Sulbi ni sangat penting untuk kita jaga. Kita jangan bagi sulbi kita ni, tempat ada simpannya benih kita ni, dirosak oleh anasir-anasir yang tak baik lah. Jin, syaitan, dan juga segala jenis penyakit-penyakit yang ada di situ. Kalau mereka ada di situ nanti, dia menyebabkan benih kita nanti akan tercemar nanti. Jadi kita kena rajin berbekam di sulbi ni, tempat yang utama.
bukan setakat untuk kita menjaga benih kita saja. Sulbi ni juga tempat untuk kita merawat berbagai-bagai jenis penyakit. Jantung boleh merawat di situ, lumpuh pun boleh di situ kan. Tuan-tuan lemah, mandui, tak ada anak, contoh bagi orang yang dah kahwin kan, orang yang berkaitan dengan sakit pinggang, buah pinggang, semuanya sulbi ni merupakan salah satu poin dia lah. Yang keduanya, perjalanan Muhammad ni dia akan bergerak ke tempat yang kedua dipanggil Batnul Paud. Saya menerima banyak orang lah, Ustaz, tak udah sikit lebih sikit lah. Perut ni apa lagi yang berkaitan dengan perut ni. Jadi perut untuk tuan-tuan saya, seperti saya maklum yang melepas, bahawa merupakan lubuk penyakit. Kalau diri kita ni ada masalah berkaitan perut, maknanya kesihatan kita ni memang ada masalah lah. Perut ni kena jaga sungguh-sungguh. Itu sebab dalam Quran sebut lubuk penyakit ni perut. Kalau perut kita ni tak elok, tak sihat, tak sempurna, masalahnya nanti kita akan timbul berbagai-bagai jenis penyakit. Banyak orang yang kena kanser lah, kena gastrik, appendix, semua tu berkaitan dengan perut dia ada masalah. Ataupun asam urat asam. Jadi bagaimana kita nak jaga perut kita ni, ataupun Batnun ni, tempat singgahan kedua Nur Muhammad ni, kita nak jaga macam mana. Jadi di antaranya kita berbekam lah di situ, di Batnun ni. Poin di Batnun ni betul-betul di belakang pusat kita lah, bertentang dengan pusat depan. Poin dia Batnun duduk di belakang. Nanti insyaAllah nanti saya akan tunjuk nanti habis kita kuliah 17 poin ni, nanti saya akan tunjuk di badan seseorang lah, mungkin anak saya akan nanti bagi model dia, tempat-tempat yang 17 yang kita belajar tu bagi poin hijamah makrifat nanti. Lepas tu kita akan sambung kepada hijamah Nur Muhammad. Dia terangkum juga dalam hijamah makrifat tadi, pecahan dia lah. Dia ada 17 juga, dan yang keduanya, yang ketiganya adalah hijamah tentang roh kita pun ada 17. Nanti kita akan sambung-sambung nanti. InsyaAllah sepanjang pengajian dengan kita ni, saya akan bercerita tentang hijamah makrifat. Saya juga akan sentuh tentang herba-herba yang kita boleh guna pakai dalam perubatan ni lah, dalam tempat-tempat yang kita belajar tadi, ataupun tempat-tempat yang kita tengok tadi, yang kita yang ada masalah tadi. Jadi insyaAllah saya akan cuba kupas lah apa herba yang sesuai untuk kita guna, apa herba yang untuk kita sesuai untuk kita amalkan. Jadi kalau kat Batnun ni, kalau kata kat Sulbi ni, herba yang bagus, di antara herba-herba yang bagus yang kita minum kan, di antaranya madu lebah lah. Madu ni kita minum bagus untuk kita punya sulbi kita ni, bagi benih kita ni dia subur, sihat. Madu ni kita kena dapatlah madu yang asli. Ni banyak madu tak asli, jadi bila kita makan tu dia jadi masalah lah pada kesihatan kita. Samping tu dia ada herba-herba yang bagus untuk kita minum, di antaranya halia. Kita minum air halia. Jadi air halia ni bagus kita minum untuk bagi perjalanan darah kita, angin-angin dalam badan kita ni dia kita dapat keluarkan. Jadi halia ni pun dia ada banyak jenis lah kalau kita tengok dalam pasaran ni, tapi halia yang paling bagus sekali adalah halia bara. Jadi susah juga, orang pun tak tanam banyak, tapi kalau zaman dulu orang kampung dia banyak tanam halia bara ni sebab dia guna dalam untuk menjaga kesihatan dia lah. Tapi ada banyak benda herba-herba lagi yang kita kena amal balik lah. Di antaranya daun pandan. Banyak orang terlepas pandang tentang daun pandan. Daun pandan ni khasiat dia 1001 khasiat. Banyak khasiat daun pandan ni. Dan dia antioksidan, dia baik untuk darah kita, urat-urat kita apa ni, lagi sangat bagus. Daun pandan ni kita amal. Jadi tuan-tuan ambil lah 2-3 helai daun pandan, rembui, tuan-tuan masukkan sekali halia tadi.
Tuan-tuan masuk halia sekali, dan kalau nak bagus lagi kita masukkan 1 inci halia ataupun 1 inci kunyit hidup. Kita rebus 3 benda tu. Kita rebus. Kalau kita bubuh dalam 3 cawan air, bagi jadi 2 cawan untuk kita minum pagi dan malam. Jadi bila kita dah angkat dia, suam-suam kuku, kita campur sedikit madu, 1 sudu madu. Kalau kita dapat amal resepi ni, herba ni, Masya Allah. Saya ulang kali, halia, kunyit, daun pandan dan madu. 4 jenis ni lah, dan 3 cawan air, 3 gelas air lah. Kita rebus dia, kita minum. Ini untuk kita nak bagi kesihatan badan kita ni, bagi jadi sihat, darah kita bagi cantik dan sebagainya. Selain dia antibody yang tinggi, selain dia juga antioksidan, buang racun dalam badan kita. Tentu ingatlah. Kemudian satu lagi yang ramai orang terlepas pandang, orang tak perasan, cengkeh. Cengkeh ini merupakan satu herba yang sangat bagus untuk kita amal lah. Mana kita amal cengkeh ni pagi, kita bangun pagi tu, kita dah selesai semua, kita ambil 1 kuntum dia lah, kecil lah, sekuntum 1 ya. Kita kunyah dia. Kita kunyah dia. Jadi khasiat cengkeh ni jangan banyak, di antaranya dia menguatkan gusi kita, bau-bau mulut kita, banyak lagi khasiat dia untuk orang sedung. Jadi cengkeh ni, dia kunyah ya, kunyah kami hisap dia punya sari dia tu, dia punya kandungan cengkeh tu sendiri, sampailah kita hisap dia sampai dia rasa tak ada apa dah, tawak dah, baru kita buang. Kemudian ambil malam sekali lagi sebelum tidur, kita ambil sekali lagi, agak lagi setengah jam kita tidur, kita ambil sekentum cengkeh untuk kita hisap dia. Jadi kalau kita amal ni, Masya Allah, dia sangat bagus. Dia anti untuk penyakit-penyakit, dia melawan penyakit-penyakit ni. Ini 2 benda yang saya bagi pada tuan-tuan hari ini, untuk tuan-tuan kita sama-sama amal lah. Kita amal minum air halia campur dengan kunyit hidup. Kalau tak ada kunyit hidup, boleh jugalah kunyit serbuk pun, tapi kena dapatlah branded yang betul-betul. Setengah-setengah tu kunyit dia campur benda lain sama, jadi dapat yang pure kunyit serbuk. Kita dapatkan, ada juga halia yang mereka buat serbuk pun ada juga, kita boleh dapat lah dekat Maidin, saya rasa ada jual halia serbuk tu. Jadi kita campur, itu tak payah kita masak dah, kita guna air panas, ambil 1 sudu kunyit, 1 sudu halia, kita kacau lah bola air panas tu. Tapi bagi saya yang paling bagus kita rebus lah. Rebus ni kita dapat keluarkan racun yang ada dalam dia tu, dan minuman yang kita minum tu lebih berkhasiat lagi lah. Anu pun boleh, tapi kalau kita dapat buat sendiri ni lagi bagus lah. Kita campur daun pandan yang saya sebut tadi, sekali rebus daun pandan selem, tak apa dah. Kalau kita buat banyak, kita boleh 2-3 helai. Mana daun pandan kita rebus campur dengan kunyit, campur dengan halia, rebus 3 cawan air jadi 2 cawan. Kemudian suam-suam kuku, kita minum cawan tu, kita masukkan madu dalam 1 sudu besar tu, kita kacau, kita minum, insya-Allah. Ini ubat besar, ubat untuk kesihatan kita lah, untuk berbagai-bagai, untuk kelebihan ni berbagai-bagai. Ini cara di samping kita ada berbekam ni, kita nak jaga kesihatan kita. Yang kedua, makanlah cengkeh. Yang tadi pun tuan-tuan minum pagi dan juga minum malam sekali. Ada banyak benda lah dalam diri kita ni yang kita boleh buat, kita tak gaduh lah. Kalau nak beli ubat apa ni, supaya kita boleh buat di rumah-rumah kita, tanam dalam basuh. Contoh macam aloe vera kan, lidah buaya orang panggil, khasiat dia sangat besar. Aloe vera ni Masya Allah, khasiat dia penawar sangat besar untuk diri kita. Kalau kita makan aloe vera ni, buat jus dia kan, kalau kita beli yang di kedai, kalau kita beli yang di kedai itu kan, dia dah masuk pengawet kan. Jadi yang ni kita buat sendiri ni. Kita buat sendiri aloe vera ni. Kalau kita pergi belah-belah India, belah-belah Bangladesh ni, mereka minum aloe vera ni kan, mereka buat jus kan. Jadi kita mudah tanam aloe vera ni, pokok yang mudah tanam lah.
kita tanam dalam pasu pun cukup ayak, cukup baja, tak tempat yang redup sikit, insya-Allah dia membesar. Kita boleh ambil dah. Cuma aloe vera ni jagalah. Nak makan dia tu kena tahu sikit lah, sebab dia aloe vera ni dia dah racun sikit di kulit dia tu. Tapi yang tu senang saja, kita nak buang racun dia. Jadi kita potong atas dia punya ujung ni dia, bawah pangkai perdu dia tu, pangkai pelepah dia tu kita potong, atas perdu ujung pucuk dia tu kita potong. Nanti kita letaklah ayak, nanti racun dia akan turun dalam sejam lebih kita boleh guna dah. Racun dia akan keluar dan ayak tu akan bertukar jadi warna kuning. Ayak tu kita boleh jurih pokok buat racun, bunuh binatang-binatang, merosak tanaman. Faedah ada banyak ni aloe vera ni. Berbalik pada button tadi, perut tadi, kita nak jaga perut ni, resepi yang saya bagi tadilah. Kalau tuan-tuan nak bagi sihat perut tuan-tuan, nak bagi kita punya usus kita mengelak daripada kena asam urat, mengelak daripada kena gastrik dan sebagainya, tuan-tuan amal minum air halia campak kunyit, rebus dengan daun pandan, masukkan madu ni. Ni kita minum dia, insya-Allah. Nanti kalau kita dah ada penyakit ni nanti pun insya-Allah kita akan berkurang-kurang dan lama-lama kita akan lega nanti. Jadi sampai tu makanlah minum jus aloe vera ni. Aloe vera ni kena minum dia waktu perut kosong. Kita buat jus gelas. Kita ambil, kita potong, kita blender dia, kita minum. Dan masukkan gula sikit, masuklah. Dia rasa-rasa manis-manis sikit, kita minum. Jadi dia sangat bermanfaat bagi kita. Di samping tu yang saya kata tadi, makanlah, kunyahlah cengkeh. Jadi tang batenun ni kita bekam di tempat yang batenun ni. Jadi bila kita berbekam tentu, mudah-mudahan darah zulmat yang ada di situ, yang mana kalau kita biar dia akan jadi tempat duduk iblis syaitan ni. Iblis syaitan, segala penyakit duduk tentu. Bila duduk tentu dia akan merosak makanan yang ada dalam perut kita tadi, lambung tadi. Jadi kalau makanan tidak tercemar dengan benda-benda kotor ni, jadi hasil daripada proses penghazaman tadi, makanan ni daripada penghazaman tadi, hasilnya makanan tu dia akan jadi ada beracun. Jadi kita dapat penyakit banyak. Jadi jangan kita berbekam hijamah dekat batin ni, insya-Allah mudah-mudahan racun-racun tu, tempat iblis nak duduk tu kita dapat keluar. Dia tarik zulmat ni, kaedah hijamah makrifat ni, insya-Allah darah kotor yang ada tentu kita keluar. Mudah-mudahan penyakit-penyakit yang dibawa oleh iblis syaitan tadi dapat kita hindarilah. Baru ni saya ingat saya pergi ajaklah di Kulim tu. Kebetulan saya sampai tu ada seorang berbekam hijamah. Anak murid dia ni tengah berbekam hijamah seorang. Jadi dia dah bekam dah 70 poin tu. 16 poin tu dah tengah doa ni. Tinggal 1 poin lagi ketika saya sampai tu, tinggal atas kepala lagi. Atas kepala ni dia panggil ala ruksun. Jadi dimaklum kepada saya yang kawan yang duk bekam tu, dia ada masalah gangguan lah. Gangguan, dia ada penyakit lah. Jadi saya kata apa, tinggal Ustaz bagi Ustaz irih dah nanti. Jadi saya pun irih lah. Selepas saya ada irih atas kepala dia tu, jadi dia macam nak orang kata nak sejuk badan dia lah, dia nak pitam. Jadi darah zulmat yang keluar tu, masya-Allah, menyebabkan benda yang kotor dalam nak keluar tu berlawan dengan dia dan keluar. Alhamdulillah, selepas darah tu dah keluar 2-3 kali dipam, tarik keluar darah tu, alhamdulillah dia rasa sangat lapang. Tu tengok bukan makrifat ataupun hijamah makrifat ni yang saya sebut tadi, dia mengeluar darah zulmat tadi. Dia tak sama dengan darah kita biasa ni. Biasa ni dia hanya darah ain biasa saja. Tapi kalau darah zulmat, dia akan keluar darah rohani dan darah. Yang tu yang penting, darah rohani itu yang kita nak kena keluar. Sebab inilah punca segala-galanya. Kita rohani, kita tengok kita diserang dengan
COVID kan, satu dunia kena serang COVID kan. Hebatnya Allah Ta'ala hantar tentera dia untuk membasmikan dunia ni. Nak buat pembersihan dunia kan. Rahmat, sebenarnya rahmat. COVID ni rahmat bagi kita. Allah bagi rahmat bagi kita kan, bagaimana Allah melumpuhkan ekonomi-ekonomi yang bertentangan dengan agama ni. Kalau kita tengoklah, pandang sudut baik dia kan. Orang, bagi saya, orang pandang benda tu macam ujian. Bagi saya itu rahmat Allah kan. Dengan adanya COVID ni, kita makin berasa hebatnya kebesaran Allah tu kan. Kita bersyukur banyak-banyak. Taklah tak ada COVID ni, macam-macam kita buat. Bila ada COVID ni, paling tidak kita tak buat benda-benda yang lalu kita nak buat, benda-benda yang bertentangan dengan agama. Masing-masing kalau kena kuarantin macam ni, tak boleh keluar malam pukul 8, apa kan, kita duduk di rumah saja. Bolehlah kita baca Quran dan sebagainya. Rahmat Allah, cantiknya rahmat Allah tu. Jadi mudah-mudahan apa yang Allah bagi kita ni merupakan satu rahmat yang sangat besar lah. Jadi kita berbekam tambah tenun tadi, kita bekam tu tampuk tadi untuk mengeluarkan darah kotor, darah zulmat yang ada itu. Dia khasiat dia sangat banyak lah. Apabila kita buang darah kotor tu, nanti perut kita ni akan jadi sihat. Dia dapat berlaku penghazaman tadi. Apabila kita makan, penghazaman yang dihasilkan tadi akan menghasilkan zat-zat makanan yang bagus-bagus, tanpa dicemar oleh iblis dan syaitan dan juga penyakit-penyakit. Barulah sistem badan kita akan sihat nanti. Itu yang kedua, batenun. Kemudian poin yang ketiga, perjalanan Nur Muhammad juga. Ke poin ketiga dipanggil Al-Qahil. Kita berhenti itu tekan Al-Qahil ni lah. Jadi Al-Qahil ni khasiat dia sangat besar adalah berkaitan dengan kulit lah. Kita ni masalah pertama badan kita ni, bila kulit kita tak cantik, tak elok, ini yang jadi masalah besar. Sebab kulit ni, kita kena ingat di bawah kulit kita ni ada kelenjar-kelenjar, ribuan kelenjar-kelenjar, semua kelenjar-kelenjar duduk di bawah kulit. Jadi kalau kulit kita tak elok, dia tak dapat menghasilkan kelenjar yang bagus lah. Kelenjar dia tak dapat operasi dengan baik. Kadang-kadang ada setengah kelenjar tu dia tak berfungsi dah. Disebabkan darah kotor tadi, menyebabkan dia tercemar kelang kelenjar tadi, rosak dan sebagainya. Jadi dengan kita berbekam tadi, insya-Allah kulit kita ni dia akan cantik. Dan bila kulit cantik ni, maknanya kelenjar-kelenjar ni mudah-mudahan dia dapat beroperasi dengan baik. Ini rahsia besar. Jadi kalau di antara, selain daripada untuk rawatan kulit, Al-Qahil ni dia juga dapat merawat penyakit kanser, penyakit kusta. Penyakit kusta ni, inilah poin dia. Nak merawat penyakit kusta ni, kalau bayar penyakit kusta yang sukar untuk mendapat ubat dia pun, yang ni poinnya, masya-Allah, hebatnya hijamah makrifat ni. Allah bagi kita kelebihan bekam tu. Tak tahu kita salah macam mana Allah panggil benda tu, Allah yang Maha mengetahui. Tapi itulah tempat dia untuk nak pastikan kulit kita cantik, nak pastikan kalau kita orang ada terkerang ada penyakit kusta, inilah tempat dia, khasiat dia. Ada banyak lagi. Orang darah tinggi, orang ada kecil manis, orang ada stres. Hari ni ramai orang stres. Stres macam-macam, stres kerja. Macam COVID ni banyak orang stres kan. Duduk di rumah ya, perut anak pun kita jadi stres. Tani poin ni, selain daripada saya sebut tadi, itu juga untuk mengurangkan kita stres. Sebab kita bekam tentang Al-Qahil ni, dia dapat menghilang stres kita. Darah tinggi kalau kita bekam, insya-Allah dia akan turun. Selepas kita bekam, kita pergi lah cek, tengok insya-Allah dia akan turun. Cepat, drastik. Sakit kepala, kita ada sakit kepala, tegang otak kita semua, bekam tadi ni dapat kenduk balik kan. Pernafasan kita, jadi banyak Al-Qahil ni dia dapat manfaat kalau kita berbekam di Al-Qahil tadi, ataupun kita hijamahkan Al-Qahil tadi.